Siap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang ni sana. Yang ni okey. Ni kita nak pasang sikit sebenarnya. Sebab jarang pasang macam ni. Biasa pasang tegak gitu. Senang sikit nak handle. Okey. Okey. Kenapa macam ni? Tadi ada tinggi kamu. Tak kekalkan kedudukan yang asal. Jadi adjust ni saya ingat juga. Sebenarnya kedudukan tu dah okey. Bila kamu buat tinggi, okey. Dia jadi tak nampak atas tu. Okey. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, sebab nak nampakkan. Okey. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Masya-Allah. Saya sendiri pula rasa macam mengantuk tak hilang. Semalam malam tadi pun ada program. Tengok-tengok pukul 2 lebih juga tidur. 2.30 sebenarnya memang tak elok tidur lambat ni. Memang tak elok. Kalau boleh memang kita kena tidur awal, bangun awal, itulah yang terbaik. Tapi kadang-kadang tu masya-Allah berturut-turut juga tidur lewat disebabkan tanggungjawab, disebabkan tugasan. Begitulah. Jadi masya-Allah, mudah-mudahan kita sama-samalah kuat dan berjuang ya. Sama-sama berjuang. Balik tu dah lewat, lepas tu leka pula duk uruskan kerja tu kerja ni. Kadang-kadang kita kan ibu-ibu, kita rasa macam kita boleh buat. Kita pun buat, tengok-tengok dah pukul 2 macam tu kan. Barulah menyesal. Sepatutnya kena paksa diri dan atur diri kita, insya-Allah. Insya-Allah saya insaf juga sebenarnya, sebab bila kesan kepada kesihatan tu boleh nampak. Dan sebenarnya kesan buruk sahabat-sahabat muslimin muslimat banyak ya, tidur lambat, banyak kesan buruk. Cepat mudah lupa, kegagalan badan kita memproses hormon-hormon yang baik, masalah banyaklah. Itu saya tulis, saya baca yang list doktor, kesan buruk kepada siapa yang selalu melazimi tidur lewat. Jadi motivasi untuk tidur lebih awal tu sebenarnya dah ada. Saya sendiri selalu sebutkan tentang bab, yelah, sunnah Nabi pun tidur seawal malam lepas isyak, lagi awal lagi bagus, dan bangun seawal pagi. Itulah sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi bila dikaji mengikut kajian sains kan, mengikut kajian kesihatan, ia memang bertepatan. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bersedia. Kita nak mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah, 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dan juga bacaan Asmaul Husna. Subhanallah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Dah Ustazah dah baca apa? Ya, alhamdulillah Zee. Sebenarnya anak ni Hana. Hana, mana tudung Hana? Mana tudung Hana? Dah. Gigi. Hana pakai tudung kan, tengok. Muslimat, dia lah dekat tu duduk sengih merayu buat macam ni. Please nak masuk. Sebab ini studio dekat rumah kan. Jadi anak-anak tu memang yang si kecil diorang tu memang ada kat rumah 4 tahun. Ya, Hana sebenarnya dah 5 tahun tapi belum proses sekolah lagi. Hana baru masuk 5 tahun. Bulan 11 ni dia 5 tahun. Fatimah masuk tahun ni 3 tahun. Bulan 8, hujung bulan 7, 3 tahun. Fatimah masih tidur, Hana dah bangun. Okey. Jadi pagi ni saya ditemani oleh Syira. Syira pun tidur lewat, selalu tidur lewat ni. Tak boleh sebenarnya, kita kena ubah dah rutin. Maksudnya biar buat kerja bangun ke 3 pagi ke 4 pagi. Kadang tu kita rasa macam tak ngantuk kan buat kerja, paksa diri. Tapi bila dah berturut, Ustazah dah rasa macam tak tahulah. Lepas ni ada forum kan, ada lepas bergerak, lepas tu program petang. Ada 3 program hari ni. Jadi bila nak guna banyak tenaga siang, pergi sana, pergi sini, habis je program ni saya pergi KL. Daripada KL saya balik semula Seremban dengan ada urusan lain. Lepas tu pergi KL balik. Macam tu. Dan rutin harian memang sebegitulah. Tetapi muslimin-muslimat, kalau kita dapat tidur yang baik, berkualiti, itu tidur lepas isyak pukul, kalau dapat 9.30, dapat pukul 10, itu sangat bagus lah. Lepas tu kita bangun lebih awal. Sebenarnya kerja yang kita buat di awal pagi lebih produktif, lebih tepat, otak kita lebih cergas, badan kita lebih sihat, emosi, mental semua akan lebih baik lah. Tolong tutup pintu tu. Sebab memang tu. Jadi hari ni saya, Syira bersama dengan saya, encik suami tercinta. InsyaAllah hari ni dia dalam proses mengambil tauliah untuk tauliah untuk mengajar di Negeri Sembilan. Jadi mudah-mudahan, antara faktor terus terang kenapa saya tidur lambat sangat malam tadi, saya ni sebab bantu Al-Fadil encik suami untuk study. Ya Allah, macam-macam lah. Sebab suami saya ni backgroundnya chemical engineering. Encik suami ni bukan ustaz ya. Dia sampai master, lepas tu dia sambung PhD tapi belum settle. InsyaAllah lah akan diselesaikan juga PhD walaupun dah lama macam hang macam tu kan. Dalam bidang chemical engineering, kejuruteraan kimia. Jadi itulah backgroundnya. Tapi orang panggil dia ustaz sebab saya ustazah. So tu yang sekarang kata saya panggil encik suami, saya panggil encik Fazi. Tapi orang tetap nak panggil dia, okey dah pakai tudung, orang tetap panggil encik suami ni sebagai ustaz. Jadi akhirnya dia berusaha lah untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dan encik suami pun sekarang ni dalam proses mengambil tauliah. Jadi bayangkan ya, baru nak study, macam-macam soalan yang perlu disiapkan untuk ni. Macam-macam lah. Pasal fiqh, pasal akidah. Itulah malam tadi okey gini. Dia tanya soalan ni macam mana. Okey, ini pula soalan ni macam mana. Sebab soalan yang dijangka tu memang ada lah. Kita dah tanya. Dia dah tanya dah orang-orang yang pergi buat interview untuk dapat tauliah mengajar di bawah Jabatan Mufti Jabatan Mufti Negeri Sembilan. So senarai soalan tu banyak. Minta saya jawab. Okey, soalan pertama, okey saya pun terang-terang. Anak murid dah tidur, saya masih lagi, jangan tidur. Ni nak jelaskan ni maksud apa? Okey, ni apa?
Lepas tu pagi ni semoga encik suami boleh jawab semua soalan dengan baik. Masya Allah. Dia kata hari ni dia nak ajak nyanyi pun ada. Kalau tanya pasal malaikat, pasal Nabi kan, dia kata ajak nasyid lah sama-sama. Wallahu a'lam soalan apa. Mudah-mudahan dipermudahkan. Tu yang encik suami tak ada pagi ni. Dia terus bergerak ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk proses temuduga tauliah. Mudah-mudahan insya-Allah dipermudahkan. Okey, subhanallah. Hana lukis apa tau? Love. Wow, confident je lukis love. Tapi ada rupa juga. Okey, lukis lagi. Mi nak tengok. Okey. Makin jadi. Okey. Sebab Umi suka buat love. Buat love tangan. Tengok love tangan. Okey. Hana, Umi nak ceramah ni, Umi nak kuliah. Hana duduk situ je, okey? Boleh? Okey. Tunjuk Hana buat love sekejap. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazahnya terlalu mengantuk. Okey. Ini studio kat rumah. Okey, Hana lagi. Lepas ni kita sambung bacaan kita sekejap ya. Sebab sebenarnya nak memujuk dia. Hana tengok Umi buat love. Macam ni. Hana ikut Umi. Okey. Hana ikut cepat. Hana tengok. Boleh kan? Okey. Pandai. Boleh juga Hana buat gini. Okey, baik. Cantik. Okey, love. Umi dah. Amboi sedap Umi dah. Okey, Hana lukis Umi. Okey, lukis Umi. Kejap. Sabar, jangan laju sangat. Confident lah. Okey. Ya. Umi padang kejap. Okey, sekarang ni. Okey, Hana lukis Umi. Hana lukis Umi. Cepat. Okey, bulatnya muka Umi. Okey. Laju, awak kena daripada sini memang. Confident je dia lukis. Tengok. Okey. Umi, mana hidung Umi? Gitu je hidung Umi kecilnya. Okey, itu Umi tengah buat apa tu? Ceramah. Umi tengah ceramah. Masya Allah. Okey. One more. Lukis Umi. Okey. Oh lah lajunya. Aduh. Okey. Oh. Okey. Ada bulu mata. Yang pasti ada bulu mata. Okey. Allah. Itu Umi buat apa? Ke senyum? Umi smile kan? Umi senyum kan? Okey, baik. Tapi hidung tu main sini. Hana buatlah hidung ni macam ni sikit. Macam ni. Hana tengok ni. Hidung macam ni Hana. Okey, betul. Macam mana kalau Umi barang macam mana? Barang macam mana? Umi tak marah. Kan Umi tak marah kan? Ingatkan dah pergi, tak pergi lagi. Umi tak marah kan? Umi sayang kan? Okey, sekarang ni Hana pergi ni. Hana ikut. Tak jadi bang, dia encik suami. Dia ni. Ni, okey Hana. Okey, bye. Assalamualaikum. Tak, Umi nak mengajar. Umi nak mengajar jap. Ya, Hana. Dia memang apa ni? Dia jadi terganggu juga. Boleh. Okey. Tapi comel juga dia lukis tu. Jadilah. Aduh. Subhanallah. Pernah dia lukis. Masa tu saya lepas marah. Lepas tu dia lukis. Memang buruklah muka tu. Tapi boleh nampak mata, hidung. Lepas tu kan tanya, Hana ni siapa? Ini Umi. Kenapa Umi teruk sangat? Kenapa macam tu muka Umi? Umi marah. Lepas tu dia kata, Umi, jangan marah. Umi, no marah-marah. Macam tu lah kan. Tapi dia lukis dulu lukisan tu dengan muka yang buruk.
Lepas tu saya pun macam, memang muka Umi kalau marah macam ni? Ya. Dia jawab, ya. Memang tuan puan kalau kita marah, kita tak sedar kan muka kita macam mana. Kita tak kawal dah. Lagi dengan, kalau dengan orang luar mungkin kontrol lagi kan. Tapi dengan anak, dengan suami kan, dengan ahli keluarga, mungkin muka kita tak kontrol dah. Dengan anak lagi lah. Tapi kalau dengan kawan, kunci kan. Mungkin dengan staff, mungkin dengan orang luar, kita akan kontrol lagi wajah kita. Jadi masa tu saya rasa macam, saya syukur pagi ni bila dia kata, sebab dilukis saya ceramah dan dilukis saya senyum kan. Jadi saya rasa macam gembira. Lepas tu bila ayah dia tanya, macam mana Umi marah? Umi tak marah. Okeylah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kadang-kadang kita harap memori dalam fikiran anak kita tentang kesilapan dan juga kemarahan kita tu boleh hilang ataupun tidak menjadi satu simpanan yang dalam hati dan dendam dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Nak jadi seorang ibu ataupun isteri yang tidak ada marah, itu memang agak mustahil. Subhanallah, ada waktunya memang marah, ada waktunya hilang kawalan diri. Namun sentiasa sedar diri dan perbaiki dan minta maaflah bila dah melampaui batasan. Itulah yang mampu kita buat untuk menjanjikan diri tidak melakukan kesilapan. Itu adalah berlawanan dengan fitrah kita. Masya Allah, cover balik kan. Semalam saya ada ceramah di satu tempat, saya selit sikit, minta maaf ya. Lepas ni kita sambung balik bacaan kita. Saya ada ceramah semalam satu tempat, dia program tertutup kan. Subhanallah. Dan saya bila melihat, okey, terus terangnya saya bagi tahu jemputan ni di satu tempat private, tetapi dia dianjurkan oleh keluarga. Saya memang jarang, tapi permintaan ni dah saya tak terima sebenarnya, jemputan ke rumah untuk private program. Tapi di atas permintaan yang bersungguh-sungguh, dia minta juga sekali sebenarnya ni dia dah minta lama. Jadi saya melihat suasana dalam keluarga tersebut, walaupun mereka ni keluarga bilioner ke tak tahulah, tapi milioner ataupun bilioner, memang sangat-sangat kaya kan. Okey. Tuan-puan, saya bukanlah memilih, oh Ustazah rumah biasa tak nak pergi gini, tak, saya pergi semua dulu. Sekarang ni VIP yang jemput ke VIP pun jemput, semuanya ditolak dengan baik melalui PA saya lah. Sebab saya selalu jawab, saya akan utamakan ceramah umum untuk masyarakat. Saya tak, kalau saya mula melayan dan menerima jemputan-jemputan private untuk sekian-sekian apa, keluarga dia memang ramai, dia jemput semua kan. Tapi sebab saya kata diri saya ni untuk ummah lah, untuk orang ramai, bimbang saya disibukkan dengan jadual begitu begini. Jadi subhanallah, dan mereka faham, tapi saya meraihkan juga. Lepas tu cuma saya macam, bila saya tengok situasi mereka, hubungan kekeluargaan, kasih sayang yang dengan anak dah besar, anak dah kahwin, lelaki yang mereka macam peluk, saling cium kan, cium pipi, ibu ayah, adik-beradik peluk, cium pipi. Lepas tu cakap dengan baik, lepas tu masing-masing sangat santun. Lepas tu kita tak nampak, kami macam tak nampak, saya pergi dengan cik suami kan, macam maid tu buat kerja semua, tapi anak-anak semua buat kerja, hidang makanan, kemas. Ayah dan ibu ni kan, saya tak sebutlah pangkat-pangkat apa ya, suruh buat air kopi, buat itu, buat ini. Macam saya kata okey, tetapi yang paling utama sebenarnya sunnah Nabi suka peluk, dan Nabi pesan supaya mencium anak-anak, peluk dan cium. Kan ada seorang sahabat Nabi ni, anak dia 10 orang. Lepas tu dia nampak Nabi ni cium siapa? Cucu kan, Uthman dan juga Hasan dan Husain. Lepas tu sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, kamu buat perkara tersebut, kamu buat macam tu kan, kamu buat macam tu, dia kata. Lepas Rasulullah kata, kenapa kamu tak mencium anak-anakmu? Macam itulah kan perbualan. Lepas tu Rasulullah pun bersabda, man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi tidak dikasihi. Subhanallah, Allahu Akbar.
Jadi tuan-puan sekalian, saya sebenarnya adalah, bukan banyak tapi ada pengalaman pergi rumah-rumah VIP ni. 98% tolak lah. Ada berapa persen kita terima jika kita rasa macam macam artis pun sama, minta maaf ya, bukan kata kita ni wanted ya, bukanlah ni sangat, tapi artis pun memang dia orang sukalah jemput, hadir majlis, minta buatkan rumah dia orang kan besar-besar, ada surau nak jemput orang. Tapi macam tu saya tak terima sebab saya lebih utamakan ceramah umum ke masjid, ke dewan-dewan dan juga ni untuk ummah lah, maksudnya saya tak nak jadi eksklusif. Jadi subhanallah, saya ada pengalaman pergi beberapa rumah VIP yang kita rasa tak boleh nak tolak, pemimpin tinggi sangat kan dan sebagainya. Lepas tu siap hantar wakil, datang pejabat sebab dia kata mesej melalui ini semua tak boleh diterima, akhirnya hantar datang sendiri kan. Tengok dia ajak Fatimah. Ada setengahnya memang sangat-sangat kehidupan yang jauh daripada agama, free hair dan sebagainya. Kedua, macam tak ada bonding dengan ibu dan anak. Ada seorang lagi, rasanya ustaz dah pergi tapi kan, ni babang tidur. Fatimah, maksudnya gini Umi nak kena uruskan. Tak apa, saya cakap saat ibu dengan anak dulu. Lepas tu kan, ada yang bila kita pergi memang langsung tak ada yang anak-anak ni buat hal masing-masing, tak keluar, semua bibik buat, maid pula ramai, maid 5 orang, maid 3 orang. Dia punya guard pun sampai 3 orang, kadang-kadang rumah-rumah orang kaya yang tak tahulah dia orang ni millionaire ke billionaire ke kan. Saya kata, dahsyat. Rumah tak payah cakap lah. Kawasan rumah 1 ekar kot. Kan siap ada zoo, siap ada taman, ada air terjun dalam kawasan rumah. Nak cakap, biar Umi cakap jap. Maksudnya, ada yang kita tengok, jauh daripada agama, automatik dijauh juga hubungan kekeluargaan. Tapi ada VVIP ni, teknokrat ni, yang bila dia nak agama, maksudnya kita boleh tengok suasana dia membesarkan anak tu dengan agama. Lepas tu macam mana ni berbeza. Tapi yang paling utama saya belajar bonding penting sangat. Malam tadi saya balik, saya kata kena kuatkan bonding dengan anak-anak. So saya tengok bila anak-anak mereka tu macam duduk dalam kuliah sepanjang masa, lepas kuliah sampai habis, sampai hantar. Bukan anak kecil ni, anak yang dah besar. Anak dah habis belajar universiti, belum kahwin kan. Bahkan anak lelaki. Sampai suami saya pun macam puji, bagus kan anak-anak lelaki, dia layan, suami saya cakap, dia layan saya sangat baik. Borak, tanya apa keperluan saya. Jadi saya fikir macam mana dia orang boleh bentuk akhlak yang baik ni kan, dalam suasana kehidupan mereka yang sangat mewah, menghormati orang, meraihkan orang dan buat-buat kerja-kerja rumah. Sebab ibu dia, peranan ibunya memang ibu tu, saya tengok pada ibu tu, anak ni sangat rapat dengan ibu, dan mereka ni kan sekejap peluk, maksudnya gosok, peluk. Bukanlah masa kuliah tu, tapi selepas masa ni, thank you, selalu ucap terima kasih, minta tolong, lepas tu peluk, cium. Jadi subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat, kadang-kadang kita tak sedar keperluan anak kita. Kita duduk utamakan makan sedap, pergi jalan, utamakan beri hadiah, utamakan apa lagi, hiburan. Tapi yang sangat diperlukan adalah kasih sayang, dan ia boleh ditunjukkan, dirasai dengan sentuhan. Jadi macam dah walaupun kita dapat jumpa sekejap, kita sibuk, kita pegang, kita cium pipi, cium dahi. Nabi dengan Ibnu Abbas kan, kita cerita kan, bila doa peluk kan, subhanallah, Nabi peluk Ibnu Abbas, lepas tu doakan. Jadi kita boleh doakan, Umi doakan ini, tapi berbeza muslimin muslimat. Kita peluk anak kita sambil doakan. Anak lelaki yang besar, pandai-pandailah kita jarakkan sikit dada tu. Yang perempuan kita boleh peluk saja kan, sebab kita nak ada juga batasan tu. Subhanallah, tapi ciumlah pipi, kiri kanan, dahi. Lepas tu peluk sambil doa. Doa tu, Allahumma alimul hikmah, Allahumma faqihu fiddin dan sebagainya, wa alimhu ta'wil. Doalah apa saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi yang si ibu ni mu'alaf, seorang je. Maksudnya dia seorang je dan adik-beradik. Ibu ni mu'alaf.
elok, tutup aurat dengan baik. Dia ada pangkat yang tinggi lah kan. Tapi tak bagi panggil nama, suruh panggil aunty je, aunty. Subhanallah. Okey. Boleh tak? Sebenarnya kan memang kena usahakan. Okey, subhanallah. Sekarang insya-Allah kita akan minta ni. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. InsyaAllah kita akan baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan dapat pengajarannya, tuan-puan sekalian. Anak-anak kita paling perlu kasih sayang. Kasih sayang, kasih sayang. Jadi, subhanallah, itu basic, keperluan fitrah dan asasi. Dan Allah berikan anak tu untuk kita beri kasih sayang. Bila kita beri kasih sayang, insya-Allah kita beri mereka arahan, beri mereka pendidikan, beri mereka yang lain-lain, mereka akan lebih mudah terima. Sebab, ya tolong letak kat bawah dan kunci terus. Itulah, lepas tu gitu. Gini, tolong kuncikan terus. Kena keluarkan dan kuncikan terus. Kunci mati. Situ tak jadi, kena kunci dekat luar juga. Sana, okey. Bukan, maksudnya kena kunci pintu sana. Okey. Menangis, memang dia orang menangis. Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seterusnya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesihatan, keteguhan, istiqamah dan lain-lain. Dan semua yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita. Jadi yang baru masuk nampak ustazah macam tak berapa senter ya. Ya Allah, rupanya longgar. Tak berapa senter tadi ketat. Okey. Sebenarnya memang malam tadi tidur yang terlebih lewat. Dah masuk hari ke berapa. Malam tadi bantu suami study. Tapi anak murid tidur dulu. Untuk guru. Bukan guru lah. Tapi pagi ni encik suaminya pergi ambil tauliah. Jadi sebab background suami saya bukan ustaz, bukan pelajar Islam ya. Dia chemical engineering. Jadi banyaklah benda soalan-soalan bocor untuk tauliah tu kan. Dia dah dapat soalan-soalan daripada pengalaman orang yang dah pernah pergi. Jadi senarai soalan tu paling kurang 20 kot. Jadi saya ni jelajah tengok dah 2.30. Tengok dah pukul 3. Jadi macam tu lah ya. Sebelum tu pun dah program kan berturut. Jadi Masya Allah, muslimin muslimat, insya Allah sama-samalah kita berjuang. Hari ni ada 3 program ceramah sebenarnya. Sampailah ke malam. Jadi insya-Allah doakanlah sama-sama kita kuat. Kalian doakan saya mendoakan kalian. Dan sebenarnya bila kalian mendoakan saya, doa tu kembali. Siapa mendoakan orang lain, doa itu akan kembali semula kepadanya. Jadi sebab itulah kita kena rajin mendoakan. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Hari ini adalah siri kuliah Riyadhus Shalihin, siri yang ke 126. Masya Allah.
Siri kuliah Riyadhus Shalihin ke 126. 126. Muslimin muslimat. Siri yang ke 126. Okey, kita masih lagi dalam bab yang ke-7. Tajuk yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Kenapa gaya macam tu? Yakin pada hati. Tawakal iaitu menyerahkan diri kepada Allah. Kita dah belajar banyak dalam bab ni. Zikir Nabi Muhammad, zikir Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik wakil ataupun sebaik-baik diserahkan urusan kepada urusan kita ni diserahkan kepada Allah. Allah lah sebaik-baik pemberi. Allah Akbar. Saya ni sebenarnya jadi macam mamai tau. Jarang saya ingat saya hilang ni, tapi ni dah dia jadi macam sebenarnya nanti kan on the way nak IKL. Lepas ni saya kena terus bergerak sebab ada campur pukul 10. Ada forum dengan Imam Muda di satu agensi. Jadi kena nap sekejap. Tu. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat, bab yakin dan tawakal ni kita dah baca antara zikir yang lain ialah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pembantu dan sebaik-baik kita menyerahkan urusan kita. Subhanallah. Tetapi perlu dimulakan dengan usaha. Kita dah faham tu. Kemudian kita dah belajar apa? Zikir. Bila keluar daripada rumah kita baca zikir apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah daku bertawakal. Saya menyerahkan urusan saya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kepada Allah. Dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Indah sangat ayat tu. Keluar pada rumah kita berhadapan dengan pelbagai kemungkinan. Kemungkinan aksiden, kemungkinan diragut, kemungkinan macam-macam kemungkinan. Kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita dah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah dalam jagaan Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Dengan kekuatan itu daripada Allah. Maka muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita dapat dengan kita membaca zikir ini, itu hadis yang sahih. Yang tadi tu hasbunallah wa ni'mal wakil, firman Allah. Ini zikir daripada hadis yang sahih. Kita akan dapat jaminan perlindungan daripada 100 keburukan. Kita akan dapat 100 kebaikan. Dan kita akan mendapat pertolongan dan petunjuk daripada Allah. Perlindungan daripada bisikan jin dan syaitan. Dan kita akan dapat Sorry. Saya tengok. Saya dah tertukar. Itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Tapi siapa yang baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, dia dapat 3 perkara. Ini pun hadis sahih. Kita akan dapat apa? Perlindungan, dapat petunjuk dan dapat kecukupan. Jadi subhanallah, keluar daripada rumah terus saja baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustazah tulislah. Tuan-puan kena tengok kuliah pada hari Jumaat yang lepas dan hari Khamis tak silap saya. Kita tulis 2 zikir ni. Jadi kena tengok. Tengok balik, scroll sekejap FB, scroll sekejap IFB lah. Kan sebab ni dia tak save. Buat tak pengumuman setiap pagi ke IG untuk hadir. Kan Ustazah minta. Setiap hari, setiap pagi. Masa setiap pagi Ustazah Asma sedang bersiaran di FB, jemput. Tu yang kan selalu Ustazah mesej, buat pengumuman di IG sebab ada orang tunggu di IG. Ada orang tunggu, ingatkan ada. Tapi sebab tu okey, ni last time ya. Ini dengan staff ni ya, muslim-muslimat. Last time Ustazah ingatkan pasal upload ceramah di IG, mana tak ada macam contoh ni. Lepas tu last time juga buat pengumuman. Lepas tu nak delete lah. Sebab tak nak pengumuman yang banyak, lepas tu delete lah. Tapi sekurang-kurangnya orang IG diberi tahu bahawasanya kita tak live di IG, di TikTok dan juga di FB sahaja. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi saya kalau tuan-puan tengok balik kuliah kita pada minggu lepas, kita ada menuliskan banyak zikir yang mudah tetapi ganjaran yang sangat besar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita baca sekali sahaja dengan faham, dengan menyerahkan diri kepada Allah, kita akan dapat 3 perkara.
3 perkara apa? Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar daripada rumah lalu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku menyerahkan urusanku. Kan, tawakkaltu ala Allah. Tawakal kepada Allah, maksud kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita serahkan supaya Allah menjaga kita. Apa Nabi kata, lalu dikatakan kepadanya, engkau mendapat perlindungan daripadaku, mendapat petunjuk daripadaku, dan mendapat kecukupan. Lalu syaitan pun gosip sesama dia. Apa gosip syaitan? Tidak ada siapa yang boleh mengganggu orang yang telah mendapat perlindungan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah. Syaitan fras, bila kita keluar rumah baca je ayat tu, syaitan fras dan sama-sama mereka saling bercakap. Cakap apa? Muslimin muslimat, sama-sama mereka saling berkata, tak ada siapa dah di kalangan kita ni. Sama-sama setan ni kan, tak ada dah harapan kita nak kacau orang ni. Subhanallah, sebab dia dah dapat perlindungan daripada Allah. Jadi ingat muslimin muslimat, kalau pun sekarang dah duduk kat pejabat, dah keluar 1 jam tak baca, boleh baca sekarang. Siapa-siapa yang dengar, baca je Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Hadis yang sahih, muslimin muslimat. Masya Allah. Okey, sekarang kita nak pergi kepada hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke-126. Kita masih dalam bab yang ke-7, bab yakin dan tawakal. Dan hari ini kita akan membacakan hadis yang ke-7 dalam bab yang ke-7. Ia merupakan hadis yang ke-80 dalam susunan hadis kitab Riyadhus Salihin. Saya sarankan tuan-puan beli kitab ini, boleh beli di link Shopee kita kan, dan juga di website boleh, website galeriuah.com, boleh juga melalui WhatsApp yang dikongsikan. Okey, tim okey. Dan jika anda ada je buku Riyadhus Salihin, tak ada masalah. Okey, sama-sama muslimin muslimat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, iza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبت خيرا متفق عليه. Subhanallah, indah sangat. Indah, terlalu indah. Masya Allah. وفي رواية في صحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعل هنا آخر ما تقول. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, di hadapan saya lebih kurang dalam 5,000 kepada muslimin muslimat yang hadir sekarang. Masya Allah, ini adalah satu rahmat yang Allah berikan kepada 5,000 yang hadir secara live ni. Jika kita rasa tak ada nikmat yang lain yang kita dapat semalam, biasa kehidupan tak ada perubahan, rasailah saat ini bahawasanya ini adalah satu nikmat yang sangat besar apabila kita diberikan oleh Allah peluang untuk mendengar hadis Nabi dan memahami maksud daripada hadis Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini adalah satu doa yang sangat indah, jarang diamalkan. Saya akui saya sendiri tidak beramal dengan doa ini, dan mudah-mudahan ada di kalangan kita yang kuat untuk beramal. Jadi saya kena tulis juga doa ni, tapi saya rasa tak boleh tulis sekarang sebab kurang stabil sikit ni. Rasa macam huyuhayang sikit. InsyaAllah saya akan tuliskan doa ni besok. Tetapi mari kita sama-sama tengok doa yang diajarkan oleh Nabi. Daripada Abu Umarah Al-Barra bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai fulan, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah. Nabi bersabda, Nabi kata, hai fulan. Hai fulan ni maksudnya tak sebut nama lah. Kan kalau kita maksudnya cakap dengan orang yang tidak disebut nama. Nabi sebut, hai fulan, bacalah, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah. Apa dia? Nabi pesan suruh baca apa?
Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu. Saya menghadapkan wajahku kepadamu. Saya menyerahkan urusanku kepadamu. Saya menempatkan punggungku kepadamu kerana senang dan takut kepadamu. Tiada tempat berlindung dan tiada pula tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan serta kepada Nabi yang engkau utus. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi kata, siapa yang baca doa ini sebelum tidur, jika engkau meninggal dunia pada malam itu, maka engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Dan jika engkau masih hidup sampai pagi harinya, maka engkau akan dapat memperolehi banyak kebaikan. Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Syirah perasan tak, Ustazah dah share banyak doa. Sepatutnya tim kita dah cut bahagian doa je, lepas tu viralkan. Dalam banyak keluarga Salihin, kita dah ada banyak doa. Subhanallah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Bahagian saya cakap ni nanti cut lah. Kan, biar doa saja. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Bayangkan ya, Masya Allah, bila buat pengumuman macam tu, tahu tak Syirah, naik cepat. Subhanallah, maksud Ustazah yang IG tadi. Saya ucap terima kasih sangat kepada sahabat-sahabat di TikTok, sahabat-sahabat di FB yang rajin cut video saya. Yang orang cut dengan niat yang tidak baik tu, kita tolak tepilah, kita maafkan. Tetapi yang saya puji sangat, tuan-puan yang ada kemahiran teknologi ni, tuan-puan tolong cut, siap tuliskan, masuk muzik, terbaik. Subhanallah. Tim kami sebenarnya unit media dah 10 orang, tapi mereka masih tak sempat. Kerana kerja yang begitu banyak. Mereka bukan cover saya saja. Mereka cover juga kerja-kerja amal, cover juga kerja-kerja NGO, kerja yayasan, bahagian galeri. Jadi memang mereka tak sempat. Sebab itu tim sendiri tak sempat nak menghasilkan video-video pendek. Tapi bila kalian tolong buat, kalian belajar, ada background sikit-sikit kat video, saya memang bagi sepenuhnya. Bahkan ada orang dapat jana pendapatan daripada video saya. Saya halalkan. YouTube dia lagi tinggi, subscriber YouTube dia lagi tinggi. Kita tengok, oh, tim kata Ustazah, banyaknya camat Ustazah yang dekat-kat ni. Macam mana tu? Tak apa. Alhamdulillah ada orang nak ni. Dan dia dapat pendapatan, dia dapat ni. Ada orang upload dekat TikTok, lepas tu dia dapat juga pendapatan apa semua. Halal. Barakah insya-Allah. Biar ramai-ramai spread perkara yang baik. Tuan-puan, kalau kita tak baca kuliah ni berkitab, kalau ceramah tajuk, lepas tu ceramah, tajuk ceramah, kita mungkin tak akan jumpa doa yang mana Nabi kata kalau kita baca, kalau kita mati dalam fitrah. Muslimin muslimat kena faham mati dalam fitrah ni macam mana. Tiba-tiba hilang ngantuk, tuan-puan sekalian. Mati dalam fitrah ni maksudnya suci, tak ada dosa langsung. Tidur dalam keadaan fitrah. Hadis Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang adalah lahir dalam fitrah, suci, bersih daripada dosa. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menyebabkan anak itu, merosakkan anak itu, yang mengubah anak itu. Dia hidup, dia berpakaian, dia minum, dia makan dengan bukan cara fitrah Islam, tetapi dia mengikut Yahudi, Nasrani, Majusi. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat, kita jumpa hari ini, bahkan saya yang sangat jahil ini kali pertama saya jumpa doa ini. Syirah, awak pun nampak macam ngantuk. Subhanallah. Akhirnya kita ni muslimin muslimat, dengan izin Allah, Allah beri ilham, Allah beri kekuatan untuk kita ni istiqamah hadir kuliah berkitab. Sebab itu saya nekat tidak mahu skip. Semua hadis nak baca. Bukan skip, lompat-lompat. Nak baca daripada kulit ke kulit. Berapa tahun? Mungkin 2 tahun, 3 tahun baru habis nak baca kuliah Riyadhus Salihin ni. Mungkin orang lain cepat sikit, saya lambat sebab selit cerita lah, selit muhasabah lah, selit itulah, selit inilah. Tapi doa yang baru kita jumpa ini adalah daripada hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Apa doanya?
InsyaAllah kita akan tuliskan. Tapi dengar lagi sekali. Tuan-puan tanda tangan, tapi yang pegang steering jangan tanda tangan ya. Mana-mana berhenti sekejap. Kalau dapat berhenti tanda tangan. Saya nak bacakan doa ni. Doa yang Nabi sebut dalam sabda Nabi yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, hai fulan, ataupun hai saudaraku. Macam tu kan. Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah. Nabi kata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah. Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu. Saya menghadapkan wajahku kepadamu. Saya menyerahkan urusanku kepadamu. Saya menempatkan punggungku kepadamu. Kerana senang dan takut padamu. Subhanallah. Kerana senang dengan Allah. Kerana rasa tenang bila serahkan urusan dengan Allah. Rasa tenang bila bila hadapkan kepada Allah. Dua perasaan yang boleh ada dalam satu masa. Takut ada, senang ada. Kerana senang dan takut kepadamu. Subhanallah. Senang dengan apa? Dengan rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih sayang Allah, dengan perlindungan Allah. Senang dengan Allah. Masya Allah. Dan takut kepadamu. Sebab apa? Takut pada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Boleh ke Ustazah berkumpul satu masa? Muslimin-muslimat, anak-anak kita kadang-kadang dia tinggalkan sesuatu dan dia sayang kita kerana dia tak nak sakitkan hati kita. Dia tak buat apa yang kita marah. Faham kan? Subhanallah. Bukan hanya dia buat apa yang kita suka, tapi dia juga tinggalkan apa yang kita marah. Sebab dia tahu kalau dia buat apa yang kita marah akan menyakiti hati kita. Subhanallah. Kerana apabila dia buat apa sahaja yang kita suruh dan tinggalkan apa yang, jadi begitulah. Anak kita kata, jangan buat, takutlah nanti Umi marah. Tak apa. Subhanallah, memang boleh ada bersama. Sebab itu saya kata doa ini sangat indah. Saya menempatkan punggungku kepadamu. Kita kan nak tidur duduk diam, punggung duduk diam, maksudnya tak bergerak, tak berjalan. Maksudnya kita menempatkan ataupun mendiamkan punggungku kerana senang dan takut kepadamu. Tiada tempat berlindung dan tiada pula tempat keselamatan daripadamu kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan serta kepada Nabi yang engkau utus. Lalu Nabi sambung lagi hadis ni, doanya setakat itu, jika engkau meninggal dunia pada malam itu, maka engkau akan mati dalam keadaan fitrah, dan jika engkau masih hidup sampai pagi harinya, maka engkau akan dapat memperolehi kebaikan yang banyak. Subhanallah. Kalau matilah pada malam itu, maka kita dicatat sebagai mati dalam fitrah, iaitu umpama kita baru lahir dulu, tak ada dosa, tidak ada catatan, bersih. Sebab apa? Kita mengakui Allah, kita mengakui Nabi Muhammad SAW, kita serahkan diri kita. Ada orang kata, mudahnya Ustazah nak mati bersih, suci macam tu. Kalau dia tak solat, kalau dia tak puasa, kalau dia tak tutup aurat, dia dapat juga ke? Muslimin muslimat, kita kena ingat, kesan dan peranan doa sangat besar dalam hidup. InsyaAllah, bila kita beramal dengan doa ini pada setiap malam sebelum tidur, akan berlaku perubahan demi perubahan pada keesokan harinya. Kerana apa? Kita memperakui Allah sebagai Tuhan, Rasulullah sebagai Nabi. Kita kata, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Akhirnya, insya-Allah, berkat kita baca doa ini sebelum tidur setiap malam, Allah bukakan hidayah kepada kita. Kita jadi istiqamah, kita jadi hijrah, kita jadi isteri lebih baik, ibu yang lebih baik. Allah jadikan anak-anak kita baik sebab kita sebut apa? Saya menyerahkan urusanku kepadamu. Kita serahkan urusan anak-anak kepada Allah. Muslimin muslimat, pengalaman saya jadi ibu, bukan saya tak ada masalah dengan anak, dan bukan anak saya tidak bermasalah. Bukanlah lama saya jadi ibu, baru 17 tahun. Anak saya yang sulung umur 16 kan. 7 orang anak, 17 tahun nikah, 16 tahun anak pertama. Anak remaja, muslimin muslimat. Ada anak yang ditukarkan sekolah berapa kali. Bila ada, saya tengok akhlaknya sekian-sekian. Kalau saya nak ceritakan pengalaman buruk, pahit saya dengan anak, ada. Tapi saya tidak boleh bercerita kerana boleh buka aib saya dan juga aib anak. Subhanallah. Kadang-kadang yang saya cerita tu adalah pengalaman saya, tapi saya tak kata saya. Jadi tak tahulah cerita yang mana kan, muslimin muslimat. Masya Allah. Allahu Akbar.
Bila kita dapati anak kita ada melakukan sesuatu perbuatan di luar jangkaan, di luar fikiran kita, terduduk menangis, pertama yang saya fikir, ya Allah, ya Allah, bukan tak pilih sekolah terbaik, bukan cikgu tidak, bukan sebab cikgu tidak terbaik, dan bukan sebab kita ni tidak cukup beri kasih sayang. Sebab okey, dia banyak faktor lah bila anak kita buat sesuatu perkara yang di luar sangat jangkaan kita. Dan Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita kata terduduk tu muslimin-muslimat, bukan nak kata bela diri. Kalau lepas tu bincang dengan suami, perhatian tak cukup ke, kasih sayang tak cukup ke. Okey, sibuk-sibuk pun bawa juga pergi jalan, sibuk-sibuk bawa juga pergi sana pergi sini, sibuk-sibuk okey sertai gini-gini. Okey, kita buat ni, check. Lepas tu yang paling saya nampak adalah apabila ibu bapa mula rasa selesa bila nampak anak dalam keadaan baik, maka mula kurang bergantung kepada Allah, mula rasa tidak memerlukan Allah dalam hidup, mula merasakan semuanya under control, semuanya dalam kawalan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka sedarlah ketika itu, Allahu Akbar, hati anak bukan milik kita, hati kita sendiri pun kita tak boleh kawal. Sebab tu kena minta dengan Allah supaya, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetap teguhkan hatiku dalam mentaatimu, dalam memperhambakan diri kepadamu, dalam jalanmu, dalam ketaatan kepadamu. Hati kita pun kita tak boleh kawal. Kejap ikhlas, kejap marah, kejap sedih, kejap semangat. Perasan tak hati kita ni? Kadang tu berapa minit berubah, berapa minit berubah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah test sikit dengan sesuatu, berubah. Test sikit, berubah. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Masa tu saya sedar, saya kata bila setiap kali berlakulah perkara unexpected kan, perkara yang tidak dijangka. Sebab nampak semua okey berjalan dengan baik. Sebenarnya Allah tidak mahu kita melepaskan tawakal kita kepada Allah. Apa maksud tawakal? Menyerahkan urusan hidup kita kepada Allah. Walaupun dalam keadaan yang semua okey, under control, semua dalam keadaan yang smooth, tapi kita tetap istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Tetap baca doa ni. Subhanallah, kena istiqamah. Saya perasan itulah paling utama bila mula melalaikan amalan-amalan zikrullah, amalan-amalan rutin harian, akan datang ujian. Walaupun bonding dengan anak okey, yang ni okey, tetapi Allah nak tegur sifat. Apabila kamu mula seolahnya hidup tidak memerlukan Allah, mula tidak merasai bahawasanya Allah itu wujud dalam seharianmu. Apabila mula rasa semuanya under control, kita boleh kawal semuanya. Sebab la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi sebab itu besarnya doa ini. Mudah-mudahan bila kita beramal sebelum tidur, anak kita semakin baik. Walaupun percayalah tuan-puan sekalian, percayalah, Masya Allah, percayalah, apabila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Saya bagi contoh, kalau dengan anak, kalau anak buat sesuatu perkara yang menyalahi daripada ajaran Islam, kita orang pertama yang tahu. Sebelum aib anak kita terbuka, kita yang paling pertama tahu sebelum jadi lebih teruk. Itu pengalaman saya sendiri. Dengan izin Allah. Bukan sebab kita tak ada nak siasat anak ke apa, sebab kita tak terfikir perlu sampai tahap tu, sebab nampak anak semua okey, solat, ini, belajar semua okey, so kita tak terfikir. Tetapi bagaimana Allah kadang-kadang buka adalah caranya. Saya kata, saya akan bagi tahu, perasan tak, Umi sebenarnya tak syak apa-apa pun, tapi bagaimana Allah nak temukan Umi, bagaimana Allah nak sampaikan. Tapi saya dengan menangis lah kalau saya jumpa. Saya kata, ya Allah, Umi lalai. Marah juga anak, tegur anak, ni. Dia pun menangis, Umi pun menangis.
Kata Umi syukur. Sebab apa? Sebelum terlambat, sebelum lebih teruk, sebelum tidak dapat diselamatkan. Sebenarnya tak ada isah tidak dapat diselamatkan. Mesti ada cara, mesti ada jalan. Jadi muslimin-muslimat, insya-Allah jika kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita tidak akan sampai kepada keadaan terlambat. Keadaan tidak dapat buat apa-apa dah. Kena terima seadanya kesan daripada kelalaian. Bila dia mula nak berlaku sekian-sekian, Allah beri petunjuk. Allah beri jalan keluar. Allah beri ilham. Sebab itu walaupun kehidupan kita semua okey, tetap teguh istiqamah dengan zikir-zikir yang kita dah kongsi. Dalam bab ni tengok balik yang minggu lepas dan sebagainya. Zikir-zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa lagi zikir muslimin muslimat? Minggu lepas banyak kita tulis di whiteboard. Kali ni saya tak mampu nak tulis, saya akan tulis doa ni besok. Iklan dulu sebab saya kena bergerak dah ke Kuala Lumpur, ada ceramah di sana. Jadi doa ini kita akan tuliskan besok ya muslimin muslimat. Jadi nantikan doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca lagi sekali terjemahan. Dalam disebutkan pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Al-Bara' berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, jika engkau mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwuduklah sebagaimana berwuduk ketika hendak salat, kemudian berbaringlah atas lambung kananmu, kemudian ucapkanlah, lalu dihuraikan sebagaimana hadis di atas. Maksud ada dua versi hadis ni tapi doa yang sama. Nabi ada berpesan juga, wahai Al-Bara' kan, kepada sahabat Nabi Bara' ni, wahai Al-Bara', apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti mana kamu nak berwuduk untuk solat. Sama exactly macam nak solat. Kemudian kamu berbaringlah di atas lambung kanan. Lambung kanan. Ni kepala, ini terbalik tuan-puan sekalian sebab ni, tapi lambung kanan berbaringlah. Sama ada buat macam ni ke, baring, peluk, bantal golek ke, terpulanglah. Tetapi berbaring di atas lambung kanan, maksudnya ini kanan saya ya tuan-puan sekalian, walaupun terbalik ni kanan saya, ini kiri. Sebab tu kadang ada orang tegur. Ya Allah, ramai yang tegur saya. Live tegur, lepas tu jumpa depan, saya ingatkan apa? Ada siap tulis surat. Ustazah, saya nak tegur sikit. Ustazah sebagai guru, Ustazah kenalah jaga adab. Saya kadang orang tegur depan, kenapa? Kenapa puan? Ada apa? Saya tengok Ustazah minum tangan kiri dan kerap sangat. Tak elok Ustazah tangan kiri. Ustazah sendiri mengajar apa semua tak ikut sunnah Nabi. Saya pun kata, ya Allah puan, sebenarnya live itu terbalik sebab buat kamera depan. Terbalik. Sebenarnya saya minum tangan kanan, tak pernah minum tangan kiri. Ya, kita jaga perkara tu. Depan orang lagi kita jaga kan. Jadi ni terbalik tuan-puan sekalian ya. Biasa kena tegur-tegur macam tu. Ada yang tegur ni. Ada juga yang tegur Ustazah, saya minum, tengok Ustazah minum guna botol mineral. Botol mineral, saya terus togok kan. Maksudnya masjid bagi botol mineral. Saya terus togok. Dah rasa kering sangat tekak, dah terbelahak, togok terus botol mineral. Pun sampai surat juga. Bagus sebenarnya. Sampai surat. Tapi saya tak boleh nak jawab sebab saya tak tahu siapa kan. Kalau jawab depan boleh jelaskan. Tuan-puan kalau nampak saya minum direct botol mineral, saya memang tak suka minum direct lagi depan orang. Depan live, semua orang nampak. Macam mana kan? Kita lagilah nak jaga. Tapi, tahu tak apa cerita? Kadang-kadang tu, pihak masjid ataupun pihak program, dia letak gelas, letak botol mineral. Memang dah bagus. Tapi bila saya nak minum air, saya tuang dalam gelas. Naik ke ladak, kotor. Mungkin gelas tu gelas yang kotor. Diorang tersilap beri gelas yang kotor. Kalau sikit saya kontrol juga minum, buat tak nampak. Tapi bila banyak kotor, saya tak sampai hati nak dengan live nak bagi tahu gelas kotor. Takkan saya nak sebut live. Lepas tu saya nak minta tengah-tengah macam tu pun tak sesuai. Jadi saya pun akhirnya letak air dan gelas, saya pun minum, terpaksa minum dalam botol. Jadi pentingnya kita bersangka baik. Mungkin. Jadi saya nak kata ini sebelah kanan saya. Bila tidur, kita mengiring kanan. Mengiring kanan, lepas tu Nabi pesan, kenapa berwuduk? Sebab wuduk menggugurkan dosa-dosa. Itu hadis Nabi yang lain. Barang siapa mengambil wuduk, maka keluarlah daripada setiap celah jari jemarinya air wuduk sehingga titisan keluarlah setiap celah jari jemarinya dosa-dosanya sehingga titisan air terakhir. Apabila dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa daripada wajahnya sehingga titisan air terakhir. Sama juga, semua sampailah ke kaki. Semua anggota badan wuduk
Anggota wuduk adalah anggota yang terdedah kepada dosa. Perasan tak? Muka, mata buat dosa, hidung buat dosa, mulut buat dosa, lidah, telinga. Kan itu basuh juga sunat. Kaki melangkah ke tempat melakukan dosa. Tangan tulis-tulis. Jadi anggota wuduk ada anggota yang tibat ke dosa. Lutut ada ke lutut? Tak. Buat dosa. Ada ke? Tak ada. Maksudnya inilah anggota yang penyebab dosa. Dan bila kita ambil wuduk, digugurkan dosa. Subhanallah. Ada suami isteri bergaduh bila nak tidur. Nak tidur bergaduh. Sebab apa? Suami sentuh. Awak ni, saya dah ambil wuduk. Saya nak tidur dalam keadaan berwuduk. Oh, Kak Mai lagi kan. Kadang tu warning siap-siap. Okey bang, saya ambil wuduk ni. Awak jangan sentuh-sentuh lagi ya. Saya nak tidur dalam keadaan berwuduk ni. Suami terlupa tu kan. Dah mamai tu terlupa, terpegang, tersentuh juga. Apa saya dah cakap? Siap letak bantal tengah contoh kan. Kena faham ni. Muslimin muslimat kena faham. Masya Allah. Ambil wuduk ni, lepas tu Ustazah saya dah ambil wuduk, tengah-tengah nak tidur terkentut. Kena ulang ke? Tak perlu. Dah ambil wuduk, bila baring tersentuh dengan pasangan, kena ulang ke? Tak perlu. Subhanallah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tak ada orang tidur dalam berwuduk. Tak ada istilah tidur dalam berwuduk. Sebab once kita tidur je, terus batal wuduk. Tidur je, sekejap lelap, terus batal wuduk. Kalau nak tidur dalam wuduk, tak tidurlah maksudnya. Kenapa tak tidur? Nak dalam wuduk. Macam tu kan. Jadi tujuan kita nak solat, setiap kali solat kita bersihkan diri dulu, gugurkan dosa dulu supaya solat kita tenang, khusyuk. Kalau kita masuk solat dengan bebanan dosa yang begitu banyak ni, macam manalah solat kita muslimin muslimat. Sebab itu nak solat wajib, syarat sah solat wuduk. Bersihkan dosa-dosa kecil digugurkan. Dosa besar kena taubatan nasuha. Muslimin muslimat jangan mudah. Yang gugur adalah dosa kecil. Kita insya-Allah setiap hari tak adalah buat dosa besar. Mudah-mudahan ya. Insya-Allah setiap hari kita tak buat dosa besar. Tetapi percayalah, kita tidak pernah sunyi daripada dosa-dosa kecil. Dosa kecil bila selalu buat berhimpun jadi dosa besar. Jadi yang gugur ketika kita ambil wuduk adalah dosa kecil. Dosa besar kena taubatan nasuha. Jadi insya-Allah setiap hari kita selalu jaga daripada melakukan dosa besar. Tapi dosa kecil sangat sukar untuk dijaga. Sangkaan buruk lah, itulah, inilah, tengok benda yang tak elok lah, dengar benda yang tak elok lah. Kan nekat tak nak dengar ngumpat. Tapi tajuk sedap. Pasal orang yang kita tak suka. Kalau pasal orang kita suka, kita tu cakap, ish tak baik. Ish, jangan makan daging saudara sendiri. Kan main lagi kan. Tapi kebetulan keluar nama yang nak cakap tu orang kita tak suka. Susah nak meninggalkan kelazatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi mesti tiba-tiba dengar ribah walaupun kita ni cuma atas alasan ni nak muhasabah, nak ambil pengajaran. Macam lah alasan kan muslimin muslimat. Okey. Jadi ambil wuduk sebelum solat, membersihkan, menyucikan, gugurkan dosa-dosa kecil. Tapi ribah tu dosa besar. Tapi ada orang kata, Ustazah saya tak nak ribah, tapi orang yang saya terdengar sahaja. Dan saya tak takut tambah, saya cuma dengar. Jadi insya-Allah saya kata itu masih dosa kecil. Sebab kita bukan orang yang bawa ribah tu. Okey. Jadi muslimin muslimat, jadi subhanallah, ambil wuduk untuk gugurkan dosa sebelum tidur pun. Lepas tu kita pun tertidur, kita tersentuh tu tak payah ulang. Yang penting sebelum solat kita dah ambil. Lepas tu sebelum tidur kita dah siap-siap ambil wuduk. Bukan wuduk untuk solat tadi, tapi khusus untuk tidur. Itu memang sunnah Nabi. Nabi akan buat perkara tu. Nabi tunjuk contoh kepada umat supaya umat ikut dan semangat. Sebab apabila Nabi suruh umat buat sesuatu, Nabi buat dulu. Walaupun Nabi tidak memerlukan amalan tersebut sebab Nabi maksum. Nabi memang bersih daripada dosa. Dan Nabi memang dijamin syurga. Tapi Nabi buat amalan supaya Nabi ini walk the talk. Istilah kan. Walk the talk istilahnya. Supaya Nabi ni subhanallah berkata sesuatu apa yang dia buat. Kita manusia memang tak mampu muslimin muslimat walk the talk. Nak dalam segala hal. Saya kalau dapat mesej, dapat PM, walk the talk. Aduh, perik di hati. Ustazah, walk the talk boleh tak? Jangan cakap je, kena buat. Jangan pandai cakap. Pernah sekali tu saya ulah pasal poligami. Aduh, kena marah. Walk the talk. Sebab apa? Bukan saya ulah apa. Saya dapat soalan poligami. Soalan tu, yelah. Lepas tu dijawab, live pun ada dan dijawab ni. Tahu tak soalan apa? Ustazah, apa pandangan Ustazah? Ustazah boleh terima ke tidak?
jika suami ustazah nak berkahwin lagi, nak poligamikan ustazah, tolong jawab soalan saya. Saya dah terbaca soalan dia kan. Lepas tu saya pun jawab jujur. Saya kata jujurnya saya tidak boleh terima, saya tidak bersetuju dan saya tidak akan bersetuju dan saya tidak boleh terimalah permintaan suami saya jika dia nak berpoligami. Saya jawab. Saya cakap jujur ya, muslimin-muslimat. Lepas tu kan kena marah. What the talk, cakap lah. Sebab sebelum tu masa saya ceramah, tajuk tu berkenaan kekeluargaan. Sebab saya perunicah rumah tangga dulunya. Jadi ada topik soalan poligami yang saya kupas. Maksudnya saya ceritakan poligami dari sudut kebaikan, hikmah, kan, poligami yang baik begini-begini, poligami yang harmoni. Kita nak poligami kalau kita sebut atas sunnah Nabi, kena ikut betul lah cara Nabi buat. Macam mana cara Nabi buat ini, ikut sunnah Nabi bab poligami. Bab sunnah Nabi yang lain, bagaimana Nabi menjadi seorang suami yang sangat hebat sehinggakan boleh mendamaikan isteri, boleh memimpin keluarga dengan sangat hebat dengan amalan-amalan Nabi. Kena ikutlah semua. Cukup maksudnya jangan bab tu je. Banyak lagi sunnah Nabi yang melayakkan seseorang itu untuk poligami. Bukan hanya harta. Nabi tak kaya. Nabi tak ada banyak harta. Tetapi poligami Nabi itu adalah satu kekuatan rohani paling utama. Bagaimana boleh memimpin, bagaimana boleh mendamaikan, jadi contoh yang terbaik dan sebagainya. Jadi cerita dia nak perangkap, dia tanya soalan tu pula kan, cara terbuka. Masya Allah, saya tak siap saya dengan mic kot. Lepas tu dia kata, ustazah, what the talk, cakap gini tiba-tiba untuk diri sendiri tak nak. Saya kata hukum poligami harus, bukan sunat bagi kita ya. Dia sunnah Nabi tapi bukan jatuh sunat, dia jatuh harus. Dan dia boleh jatuh makruh, boleh jatuh haram, boleh jatuh wajib, boleh jatuh sunat. So bagi suami yang tidak ada keperluan, dan isterinya dah buat sedaya upaya, dah beri apa yang suami ni sekian-sekian, dan tidak ada sebab yang mudarat, kan, sekian-sekian, sekiranya tak kahwin lagi sehingga jatuh zina dan sebagainya, dan bahkan tidak menjadi salah bagi seorang wanita tidak bersetuju, bukan dosa. Suami nak poligami, isteri tak setuju, dosa. Masya Allah. Itu bukan perkara wajib, muslimin-muslimat. Bukan wajib. Oh, itu perintah suami. Tengoklah perintah suami tu, bukan simply kita kata perintah suami semua wajib taat, tak taat terus jadi isteri yang nusyus. Bahkan perbincangan ni disebut sepanjang lebar oleh para ahli ulama. Sekiranya disebabkan poligami itu kan, isteri tidak bersetuju menghalang, boleh menyebabkan kecemburuan yang melampau, menyebabkan isteri tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, melalaikan kewajipannya dan sebagainya, sehingga menyebabkan sakit dan sebagainya, tekanan yang sangat dahsyat. Maka di kala ini suami tidak boleh melakukan, maksudnya meneruskan hasratnya kerana berlakunya mudarat kepada isteri yang patutnya dia lindungi, yang patutnya dia berikan keselamatan, yang sepatutnya dia berikan penjagaan. Tapi saya jumpa ramai poligami yang harmoni. Saya jumpa banyak dalam kuliah saya lepas habis ceramah ustazah, kami adik-beradik. Tapi muka tak sama. Kami adik-beradik madu. Ini kakak, ini adik. Oh, datang kuliah sama-sama baik. Saya kata, ya Allah, harmoninya. Ada yang 4 orang pun ada. Ya Allah, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang datang pegang tangan. Saya kata, Masya Allah, tu saya puji, memang bagus. Tapi bukan semua yang wanita Allah pilih untuk boleh hidup berkongsi. Ada, hati kita semua berbeza kan. Jadi saya jawab jujur. Saya kata ya, saya tak boleh. Tapi wallah alam, jika Allah uji, mungkin situasinya berbeza. Tapi jawapan sejujur saya sekarang adalah saya tak boleh. Saya akan berusaha dulu. Saya akan menghalang lah. Maksudnya saya tak bersetuju. Macam tu. Tapi sekiranya perkara itu berlaku, tengoklah apa yang akan berlaku saat itu. Kan? Wallahualam, saya pun tak tahu. Mungkin saya akan sakit. Mungkin saya tidak mampu menunaikan tanggungjawab sebagai isteri dengan baik. Jadi kita tak bercakap pada masa akan datang. So saya tak jawab. Soalan itu saya jawab mengikut kondisi kita. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Subhanallah, hadis Nabi ni sebenarnya nak cerita pasal tu lah. Saya berkait dengan pasal tidur apa semua. Jadi saya jelaskan, jangan salah faham, jangan salah ni. Lepas tu ayat kita sebut walk the talk tadi, berhati-hatilah kita kalau nak cakap pada orang walk the talk. Ayat tu bagi saya kasar, walk the talk. Saya pun subhanallah jaranglah guna ayat tu. Mudah-mudahan saya tak guna ayat tu, sebab bila saya dah kena saya rasa sakit. Bila orang PM, orang marah, orang cakap depan, Ustazah, why you not walk the talk?
Kenapa awak tak buat apa yang awak cakap? Lepas tu ditegur, tegur depan, yang tulis dan sebagainya. Sebab saya rasa perit ayat tu, sebab saya tahu manusia, hanya Nabi SAW yang mampu buat semua apa yang dia cakap. Subhanallah. Dan kekuatan luar biasa itu diberikan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih Nabi. Kita kadang ceramah pasal sabar, kita pun tak boleh nak sabar, ada waktu ketikanya. Kita ceramah berkenaan dengan amalan-amalan, ada waktunya kita pun tidak istiqamah. Ada waktunya kita ceramah tentang ibu yang terbaik begini-begini. Ada kalanya kita tak jadi ibu yang seperti itu. Kita jadi ibu yang buruk. Ibu yang tidak baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan kalau anak-anak sebut, Umi what the top. Umi cakap apa yang dibuat. Cakap je pandai buat tak. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Janganlah kita kata begitu kepada orang. Masya Allah, kita doakanlah semoga dia kuat untuk beramal dengan apa yang dia cakap. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, an taquluna ma la taf'alun. Besarlah kebencian Allah terhadap mereka yang berkata tapi tidak melakukan. Dia cakap tapi dia tak buat. Tetapi bila mula saya dengar kan ada orang syarah, itulah dia, Allah murka, Allah marah kepada orang yang cakap tapi tak buat. Tapi bila saya baca tafsiran firman Allah itu, ada perkara yang wajib. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Benci besar sangat, kabura maqtan, besar sangat kemarahan dan kebencian Allah terhadap mereka yang berkata sesuatu tetapi tidak melakukannya. Bila cek sebab nuzul, adalah perkara wajib. Masa tu dalam perintah perang, sebelum perang ramai lagi nak menegakkan bila nak perang, bila nak ni. Tapi bila datang perintah perang, mereka tak nak. Mereka tidak menyahut. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam perkara-perkara sunat, dalam perkara-perkara harus, dalam nasihat-nasihat kita, okey, kita sebagai isteri bla 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 bla, kan kita ni. Suami saya pun tak cakap perkara yang sama. Suami saya jaga, suami saya tak cakap, oh ceramah kamai lagi ya, cakap isteri yang baik gini-gini. Diri sendiri macam mana? Alhamdulillah, suami saya tak bidah saya macam tu. Walaupun dia tahu kekurangan saya, kesilapan saya. Walaupun dia tahu apa yang saya cakap dalam ceramah berkenaan isi-isi yang baik, ciri-ciri yang baik tu, ada ketikanya saya hilang ciri-ciri tu. Tapi suami tak bidah saya balik. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab menerima hakikat, kita ni ada kekurangan, kita ada kekuatan dan kita tak all the time perform. Subhanallah. Sebab suami tahu saya terpaksa, saya tidak ada pilihan melainkan cerita. Isi yang baik begini, ciri-cirinya begini, kita harusnya begini. Subhanallah. Kalau saya nak tapis mengikut situasi saya, maka saya tidak boleh menyampaikan apa yang sepatutnya. Tapi saya menyampaikan apa yang sepatutnya. Subhanallah, seolah-olahnya saya begitu tetapi tidak. Bukan kita bagi contoh kita kata kita sebagai isteri begini-begini kan. Jadi macam, Masya Allah, macam kita bagus. Macam kita ibu yang baik. Jadi muslimin muslimat, dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW bila dia suruh, dia buat. Nabi SAW buat dulu. Nabi pesan apa? Sebelum tidur berwuduk. Lepas tu tidur di atas lambung kanan. Dan memang itu disahkan oleh isteri Nabi. Itu hebatnya kan, itu kelebihannya. Bila ada ramai isteri ni pun cerita begini, isteri ni cerita begini, isteri ni cerita begini. Subhanallah, Allahu Akbar. Bila Nabi ada isteri pelbagai peringkat umur, ada 60 lebih tua daripada Nabi, ada 50 lebih, ada 40 lebih, ada yang remaja. Jadi akhlak Nabi pun berbeza. So ada banyak sangat contoh-contoh yang Nabi tinggalkan. Nabi menyantuni isteri yang tua bagaimana, isteri yang cemburu bagaimana, Nabi menyantuni isteri yang kuat ibadah macam mana, Nabi menyantuni isteri pembesar Quraisy macam mana, Nabi jadi subhanallah ada banyak contoh. Sebab yang poligami bukannya yang muda-muda saja, ada yang tua poligami, yang muda sangat, ada yang tengah-tengah. Jadi subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Lalu kita pun baca doa ni, insyaAllah esok kita tulis. Subhanallah, Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat-sahabat ya. Ya, ada orang kata Ustazah tadi kata nak cepat pergi KL. Cepat Ustazah. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan muslimin muslimat dimati Allah sekalian dapat manfaat ya perkongsian hari ini. Ramailah pula, lebih kurang 6,000 juga, 4,500 dengan dekat 2,000, jadi 1,800. Jadi dalam 6,000 kan. Mudah-mudahan 6,000 lebih yang hadir ini semuanya dalam rahmat Allah, dalam barakah, dilimpahkan
kurniaan, rezeki yang melimpah ruah, diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Saya kadang kan rasa macam kalau sebut saya suami je, alah ustazah saya tak ada suami, tolong kan. Kadang-kadang remaja komen yang umur 20 lebih ke 30 lebih ke remaja komen kan, tolong please macam tu kan, doakan nak juga suami yang baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Suami yang baik, isteri yang baik bukan sebab tidak ada keburukan, tetapi mereka saling menerima seadanya dan mereka saling sentiasa memaafkan. Pasangan isteri yang baik, suami yang baik, tidak ada yang sempurna. Sebab yang tak buat dosa Nabi Muhammad SAW saja, tapi Nabi tetap ada buat kesilapan tapi bukan dosa. Malaikat je yang tak ada nafsu, tak ada sifat marah dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, pasangan yang baik itu ada pasangan yang menerima seadanya kekurangan dan keburukan dan sentiasa memaafkan dan sentiasa memperbaiki diri. Tu je. Bukan sebab oh perfect lah suami dia, bagus lah, sabar lah. Tapi hakikat kita lah paling tahu kan hubungan kita di rumah macam mana. Tetapi membesarkan kemaafan depan, sangka baik depan, sabar tu depan. Jadi alhamdulillah pasangan jadi kuat. Jadi mendoakan buat sahabat-sahabat, semoga semuanya yang hadir dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala suami yang soleh, suami yang baik, isteri yang solehah, isteri yang baik, pasangan penyejuk hati, penyejuk mata, subhanallah, dan diberikan kita kekuatan untuk sentiasa berlapang dada dengan segala ujian Allah melalui pasangan, mudah-mudahan. Dan redalah dengan ketetapan Allah. Jika Allah kurniakan suami yang dihajatkan di dunia, alhamdulillah. Jika kita dapat suami yang sangat jauh daripada dihajatkan, maka teruslah berdoa supaya suami kita diubah oleh Allah, sebab tidak ada yang mustahil. Dengan keyakinan dan tawakal, serah pada Allah. Ya Allah, aku serahkan. Ya Allah, aku serahkan ya Allah suamiku ini kepadamu ya Allah, tolong ubah dia ya Allah. Engkaulah yang memegang hati-hati seluruh manusia dan hatiku juga ya Allah. Serah pada Allah dengan yakin bahawa Allah akan ubah hati suami kita. Dan jika Allah tidak mengizinkan kerana dengan pengetahuan Allah yang lebih jauh, maka kita berdoalah kepada Allah untuk dikurniakan suami yang baik, isteri yang baik di syurga. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, yakinlah apa yang kita tidak dapat di dunia, Allah akan beri kita di akhirat kelak. Saya mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, muslimin muslimat, sekejap lagi kita ada forum perdana. Ya Allah, dia punya ni kan kecil, tak nampak. Mayor Kotiat Biro Pelancongan Jalan Tangsi. Okey, di Dewan ni, Dewan di PKL, Jabatan Pentadbiran di PKL. Okey, ini adalah Dewan di PKL. Ini dijemput orang ramai ke? Staff kan? Tapi akan buat live, forumnya adalah dengan Imam Muda Ashraf berkaitan dengan Ramadan. Pukul 10.30. Okey, sedang eloklah ni saya sampai. Kena gerak terus. Okey, dan petang istimewa bersiaran daripada subhanallah, Malakat Mall. Ini siapa yang nak jumpa in person? Perasan orang nak jumpa kan? Kok lah nak jumpa petang-petang ni. Jom jumpa saya, Ustazah Asma Harun. Masya Allah. Bukan macam artis je, tapi ialah kan siapa nak jumpa. Harap-harap saya sempat tidur dulu sekejap. Ni sebenarnya muka tak cukup tidur ya. Tidur lewat sangat pukul 3 lebih. Lepas tu bangun awal sebab bantu suami untuk study, dia nak ambil tu kan. Tauliah. Mahabbah Rasulullah membina keluarga bahagia. Kasih sayang Rasulullah. Ya, Malakat Mall Cyberjaya. Malakat Mall Cyberjaya. Dalam Malakat Mall tu dia ada apa? Stage. Sebenarnya ada satu lagi ni. Poster, Ustazah nak. Poster dengan Tuan Guru. Okey, tak apa. Malakat Mall Cyberjaya. Open. Boleh orang ramai. Bawa keluarga, bawa anak-anak. Jom kita jumpa di Malakat Mall Cyberjaya. Petang selepas asar. Petang selepas asar. Jadi,
Siapa yang nak kenal apa itu Malaka Mall, siapa itu Malaka Mall, ia adalah tempat bisnes umat Islam, BMF, Buy Muslim First. Dia bukanlah nak resis ke apa, tapi anda akan tengok, anda akan terkejut. Ada satu supermarket yang diuruskan oleh sepenuhnya umat Islam. Semua shop-shop lot umat Islam, ada jenama-jenama yang bagus, yang terkenal, tetapi bukan yang bagus, kualiti belum terkenal, tapi insyaAllah akan terkenal. Saya dah round dah satu Malaka Mall tu. Jadi insyaAllah di sana ada stage dia. Ini terbuka di mana? Di Cyberjaya. Jom kita jumpa petang ni, muslimin-muslimat. Santai-santai di sana, ada restoran, kedai makan, minum-minum, ada macam-macam lah. Jadi santai-santai petang ni di Malaka Mall, ceramahnya Grand Maulid Malaka Mall. Ada buat maulid juga. Saya rasa mungkin programnya awal lagi, tak tahulah. Jadi balik kerja tu kan, bawa lah, tak payah masak lah hari ni, penat kan, kerja lagi pun baru dapat gaji. Mesej suami, bang boleh tak petang ni ayang tak masak, macam tu kan. Kena ayat-ayat manis dulu, kan, kehadapan suami yang dicintai, yang paling sempurna ciptaannya, macam tu kan. Bagi saya lah, bagi kita pujuk-pujuk dulu. Dan kita petang ni cita yang Putrajaya kan dekat, Cyberjaya kan dekat kan, mana-mana KL pun dekat. Kita cari, kita makan luar lah ya. Balik office bawa anak-anak terus pergi. Rupanya ada plan. Jom kita jumpa petang ni insya-Allah, dan kita akan buat live juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Perempuan sebenarnya pandai sangat politik, pandai. Orang lelaki tak perasan sebenarnya dia kena, bukan ditipu ya, dia didaya, tipu daya. Pandai-pandailah kan, buat penat sikit petang ni, tak masak sekali-sekala kan, baru dapat gaji. InsyaAllah jumpa ya. Kita sokong perniagaan Muslim. Ada yang kata jauh, tak apa, nanti memang kita sedang susun setiap seluruh negeri. Kita sedang susun tour. Datang tari lagi Saza. Ada apa? Datang tari lagi Saza. Ya, kita pergi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi